Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ni bersama saya Adia Kemal Syahrom dan berikut tajuk utama malam ini. Rumah panjang terbakar, 300 penduduk hilang tempat tinggal. Juga seludup parti guna bas awam. Kira-kira 300 penghuni satu blok rumah panjang di penempatan semula Umar Bakah, Sungai Asap di Belaga hilang tempat tinggal selepas kediaman mereka musnah dalam kebakaran hari ini. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 2.20 petang. Beliau berkata 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Belaga dikejarkan ke lokasi sejurus menerima panggilan itu. Lokasi kejadian dari Belaga adalah sejauh 95 km dan memakan masa untuk tiba di lokasi. Kebakaran itu memusnahkan semua 15 unit kediaman di Blok F di skim penempatan semula itu. Polis telah mengenal pasti seorang pemandu lori dan 3 penunggang motosikal yang dirakam melakukan kesalahan trafik di persimpangan lampu isyarat Kampung Aceh, Seri Manjung, Perak yang tular semalam. Ketua Polis Daerah Manjung ACP Nur Omar Sapi berkata keempat-empat individu berumur 18 hingga 30 tahun itu berjaya dikesan dan akan dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Manjung. Menurut Nur Omar, polis mengesan video yang tular berhubung kejadian itu kira-kira pukul 8.20 malam Rabu yang dibuat naik di laman Facebook dan kejadian dipercayai berlaku pada 4.50 petang Selasa lepas. Video berdurasi 16 saat itu memaparkan 4 individu bergerak dalam keadaan lampu isyarat masih merah berhampiran kilang YTY Kampung Aceh. Tindakan kesemua yang terlibat hampir menyebabkan berlaku pelanggaran antara motosikal dan lori serta membahayakan pengguna jalan raya lain. Nur Omar berkata kes disiasat di bawah Peraturan 17 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959 dan siasatan lanjut masih dijalankan. Beliau dalam pada itu menasihatkan kepada pengguna jalan raya agar mematuhi peraturan ditetapkan termasuk memandu dengan berhemah dan tidak melanggar lampu isyarat. Sebelas orang pendatang asing tanpa izin parti yang memasuki Malaysia melalui laluan haram di sempadan Kelantan berjaya ditahan Jabatan Imigresen menerusi satu operasi khas yang dijalankan di Terminal Bas Bersepadu TBS Kuala Lumpur. Operasi pada 3 Januari sekitar jam 5.30 pagi itu hasil maklumat awam bahawa terdapat sekumpulan parti yang akan dihantar ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas awam. Pasukan operasi telah berjaya mengesan bas yang disyaki membawa parti tersebut di lebuh raya pantai timur menghala ke TBS. Hasil pemeriksaan, pasukan operasi menahan 5 lelaki Myanmar, 5 lelaki India dan seorang perempuan warga India berusia antara 20 hingga 58 tahun. Salah seorang warga Myanmar yang ditahan disyaki bertindak sebagai dalang yang mengiringi semua parti menaiki bas dari stesen bas Kota Baru. Semakan lanjut mendapati kesemua parti yang ditahan tidak memiliki cap masuk Malaysia dan 4 warga Myanmar tidak memiliki sebarang dokumen. Manakala parti warga India dikesan mempunyai rekod senarai hitam dan dihalang memasuki Malaysia berdasarkan kesalahan lampau. Modus operandi sindiket adalah dengan menjadikan terminal pengangkutan awam sebagai pusat transit bagi penyeludupan parti. Berdasarkan siasatan awal, kumpulan parti ini mendakwa membayar RM7,000 kepada ejen di negara asal untuk bekerja di Kuala Lumpur. Kesemua mereka ditahan di Depoh Imigresen Putrajaya untuk siasatan. Pasangan kekasih berusia 16 dan 20 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun yang dikenali sebagai Lokman pada Disember lalu
Perbuatan itu didakwa dilakukan di Felda Sebencu, Teluk Sengat, Kota Tinggi antara jam 8 pagi hingga 2 petang. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan dan kedua-dua tertuduh sekadar mengangguk faham. Berdasarkan pertuduhan, kedua-dua mereka didakwa mencapai niat bersama telah membunuh kanak-kanak terbabit sekitar 10 Disember hingga 23 Disember lepas. Pendakwaan kes mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Akta Sama memperuntukkan hukuman mati sekiranya didapati bersalah. Mahkamah kemudiannya menetapkan 22 Februari ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Sementara itu di Mahkamah Session Batu Pahat, kakak kandung kepada Lokman, Nurul Natasha Daniel alias Zainal, tidak mengaku bersalah atas pertuduhan mendera adiknya itu di Jalan Kampung Seri Pantai, Senggarang, Batu Pahat pada tahun lalu. Mengikut kertas pertuduhan, dia sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kanak-kanak lelaki itu didakwa telah menganiaya, iaitu dengan menyebabkan kanak-kanak itu mengalami kecederaan fizikal. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara jam 10 pagi hingga 10 malam sekitar November sehingga Disember lalu. Tertuduh yang berusia 19 tahun dan diwakili Peguam Tan Song Yan itu didakwa mengikut Seksyen 31 Fasal 1(a) Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya. Kes disebut semula 12 Januari ini. Seorang daripada pasangan Rusia yang memuat naik video menceroboh Menara Merdeka 118 hari ini memohon maaf kepada rakyat Malaysia atas tindakannya itu. Terdahulu, Angela Nicolau mendedahkan taktik licik dia menceroboh mercu tanda itu menerusi ciapan di Twitternya dengan bertindak memakai tudung, cermin mata dan memakai pakaian seragam pembinaan sebelum menyelesaikan misinya itu. Menurutnya, kedudukan Menara Merdeka 118 yang terletak di tengah bandar mendorongnya untuk menawan mercu tanda itu. Dia turut membuat persiapan rapi sebelum melakukan misi berkenaan, termasuklah menyewa sebuah pangsapuri dengan pemandangan menara itu bagi menjalankan pengawasan dan pemerhatian. Pengawasan itu dibuat selama beberapa minggu. Tambah Angela, misi menawan Menara Merdeka itu diselesaikan selama 3 jam selepas melalui detik sukar termasuklah hampir ditangkap. Menurutnya lagi, pendakian ini adalah yang paling sukar. Pada akhir ciapan, Angela memberitahu bahawa dia menghormati undang-undang di setiap negara walaupun ada yang dilakukannya disifatkan sebagai menceroboh. Bagaimanapun pada 1 Januari lepas, Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Yahya Osman berkata, polis sedang mengenal pasti sama ada video tular itu sahih atau tulen susulan tular video itu di laman sosial. Polis turut menerima satu laporan daripada pihak pengurusan Menara Merdeka 118 pada 29 Disember lalu untuk tindakan lanjut mengenai kes pencerobohan pasangan terbabit. Dua lelaki warga tempatan ditahan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang selepas disyaki melakukan aktiviti penyelewengan diesel bersubsidi. Penahanan dibuat ketika pemandu lori dan kelindan itu sedang mengisi minyak dalam keadaan mencurigakan di stesen minyak di Jalan Kulim, Bukit Mertajam, 4.30 petang semalam. Pengarah KPDN Negeri S. Jagan berkata, dalam serbuan itu pihaknya merampas 1,800 liter diesel dan sebuah lori tangki membabitkan rampasan bernilai RM35,719. Hasil pemeriksaan mendapati lori itu mempunyai satu unit tangki besi berkapasiti 10,800 liter di bahagian belakang dan satu unit tangki berkapasiti 800 liter di sebelah tepi yang digunakan untuk mengisi diesel. Kita dapati masa tahan walaupun dalam tanker tu tak di fully isi lagi, tapi dia ada memiliki wang tunai yang agak tinggi lah. So maksudnya dia ada lagi beberapa stesen minyak yang untuk dia akan singgah dan kutip sebelum sampai ke destinasi akhir dia lah, untuk turunkan dan start balik lah kan.
Siasatan juga mendapati mereka yang melakukan aktiviti penyelewengan itu menyewa lori tangki berkenaan sejak 2 bulan lalu dan menerima upah antara 200 ke 300 ringgit sehari. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Dalam pada itu, pihaknya juga sedang mengenal pasti sama ada terdapat anggota sindiket lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Beliau berkata demikian pada sidang media di stor penyimpanan eksibit KPDN Negeri di Bukit Minyak, Pulau Pinang. Mahkamah Tinggi hari ini melepas dan membebaskan bekas pengerusi Felda Tan Sri Syahril Abdul Samad daripada pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatan RM1 juta yang diterima daripada Datuk Seri Najib Tun Razak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Keputusan pembebasan itu dibuat selepas Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Murni Azmi memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihaknya tidak berhasrat untuk meneruskan pendakwaan terhadap tertuduh dalam kes itu. Pemetik laporan bernama Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin yang memerintahkan Tan Sri Syahril dilepas dan dibebaskan berkata, tarikh perbicaraan pada 27 dan 28 Februari ini juga dilapangkan dan wang jaminan dikembalikan serta pasport diserahkan semula kepada tertuduh. Ia menggunakan pakai Seksyen 254 Fasal 3 Kanun Tata Cara Jenayah selain terikat dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang dirujuk oleh pihak pembelaan. Tan Sri Syahril sebelum ini didakwa terlibat dalam pengubahan wang haram dengan tidak melaporkan pendapatan sebenar dalam borang cukai pendapatan yang bertentangan dengan Seksyen 113 Fasal 1-A Akta Cukai Pendapatan 1967 iaitu tidak mengisytiharkan pendapatan diterima daripada Najib berjumlah RM1 juta melalui sekeping cek yang kemudian dimasukkan ke dalam akaun bank miliknya. Beliau didakwa melakukan perbuatan itu di LHDN Cawangan Duta, Kompleks Pejabat Kerajaan Jalan Tuanku Abdul Halim pada 25 April 2014 mengikut Seksyen 4 Fasal 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM5 juta atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sektor pertanian dan agro makanan rugi lebih RM100 juta. Sektor pertanian dan agro makanan mengalami kerugian sebanyak RM111.95 juta akibat banjir pada musim monsun Timur Laut MTL baru-baru ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS Muhammad Sabu berkata jumlah itu meliputi sekitar 24.7 ribu hektar kawasan pertanian membabitkan 12,000 petani dan penternak serta pengusaha agro makanan di seluruh negara. Bagaimanapun ia tidak menjejaskan keterjaminan stok bekalan makanan negara kerana ditampung oleh pengeluaran makanan negeri di pantai barat yang tidak terjejas. Mencukupi. Terjamin dan mencukupi. Kiranya berlaku banjir sekali lagi. Itu walau alam bencana kita tak boleh ramalkan dan dia boleh datang bila-bila masa dan setakat ini banjir di sebelah sini pantai baratnya tidak terancam sangat dan setakat ini alhamdulillah segala bentuk makanan di Malaysia masih lagi terjamin. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan kits bantuan bencana banjir kepada warga MAFS Kelantan di Kota Baru hari ini. Bantuan itu merangkumi 6,700 kit makanan sedia untuk dimasak, 3,000 kit sedia untuk dimakan dan 1,000 kit kebersihan dengan jumlah peruntukan RM1 juta. Bantuan lain yang disumbangkan adalah peralatan industri asas tani, input dan peralatan bagi pertanian dan perikanan, jentera mekanisasi dan otomasi berskala kecil. Mengulas lanjut, Muhammad Sabu berkata sebanyak RM2,045 juta peruntukan disediakan melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP bagi mengurangkan beban yang dihadapi oleh komuniti agro makanan yang terjejas. MAFS juga turut menyumbangkan bantuan makanan dan ubat-ubatan ternakan sebanyak RM1 juta melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS kepada penternak yang terkesan bencana.
Kadar tambang bas sekolah hanya akan dinaikkan sekitar 5 hingga ke RM10 pada sesi persekolahan 2023 nanti. Presiden Gabungan Persatuan Pengusaha Bas Sekolah Malaysia Muhammad Rafiq Muhammad Yusof berkata kenaikan sekitar 10% itu adalah disebabkan kos operasi yang meningkat, sekaligus menafikan dakwaan bahawa caj bas sekolah naik sehingga RM300 sebagaimana dilaporkan sebelum ini. Kos operasi sekarang ni meningkat daripada tahun ke tahun. Yang utama sekali sekarang ni macam alat-alat ganti kenderaan dan upah pemandu. Jadi ini yang kadang-kadang mengakibatkan pengusaha terkadang ni dia tak boleh nak tampung. Jadi bila kos operasi ni agak tinggi, mereka akan naikkan sedikitlah tambang. Itu pun saya masih lagi menyarankan kepada pengusaha supaya berbincang dulu dengan ibu bapa. Sebab kita tak mahu mana-mana pihak pun rasa tertekan. Dan saya membagi jaminan kepada ibu bapa sekalian, jangan risau, jangan panik. Tak ada mana-mana pengusaha pun yang setakat ni kita kata tambang ni naik 300. Sementara itu, seorang pengusaha bas sekolah Muhammad Syafiq Ifwat turut menafikan caj kenaikan yang dikenakan sehingga RM300 kerana ia disifatkan tidak masuk akal. Sebagai pengusaha, kami pun kalau nak naikkan harga bukan sesuka hati untuk naikkan sehingga tinggi melonjak yang boleh menyebabkan ibu apa. Tidak. Kalau kami ada kenaikan sedikit pun ianya untuk tampung sedikitlah kenaikan kos seperti gaji pemandu, di samping kos baik pulih dan sebagainya lainlah. Tambah beliau, untuk mewujudkan situasi menang-menang, kenaikan kadar tambang bas telah mendapat persetujuan ibu bapa demi kepentingan kedua-dua pihak. Laluan Batang Kali Genting Highlands Seksyen 14 Hulu Selangor yang ditutup sejak 16 Disember lepas ekoran tragedi tanah runtuh akan dibuka semula 5 petang esok dengan kawalan pihak berkuasa. Jabatan Kerja Raya JKR dalam kenyataan hari ini memaklumkan laluan sementara akan dibuka satu lorong sahaja dan terhad kepada pekerja di kawasan Genting Highlands yang mempunyai surat pengesahan majikan selain kenderaan kelas 1 motorkar serta kenderaan kelas 6. Kenderaan kelas 1 termasuklah kereta, teksi dan kenderaan pelbagai guna, manakala kenderaan kelas 6, motosikal dan skuter. Menurut JKR, pengguna yang menggunakan laluan tersebut tidak dibenarkan berhenti di kawasan kejadian tanah runtuh. Pengguna juga dinasihatkan berhati-hati memandangkan kerja-kerja pemantauan cerun masih berjalan. JKR turut menyarankan pengguna jalan raya untuk menggunakan laluan alternatif iaitu laluan Ulu Yam Batu Caves dan laluan Kuala Lumpur Ipoh bagi mengurangkan risiko kesesakan. Tragedi tanah runtuh yang berlaku pada 2.42 pagi 16 Disember lepas di tapak perkemahan Fathers Organic Farm Gohtong Jaya itu menyaksikan 31 nyawa terkorban manakala 61 selamat. Terdahulu, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata laporan awal tragedi itu telah dibentangkan ke Kabinet semalam. Jelasnya tindakan seterusnya akan dilaksanakan selepas laporan penuh tragedi itu siap dalam masa terdekat. Energy Absolute Malaysia Sendirian Berhad yang juga peneraju syarikat industri teknologi hijau yang berpengkalan di Thailand menyatakan minat untuk meneroka pasaran Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata syarikat yang mempunyai kekuatan modal pasaran sebanyak 380 bilion baht atau bersamaan 45 bilion ringgit itu akan berkolaborasi dengan Computer Forms Malaysia Berhad CFM untuk membangunkan industri teknologi hijau di Malaysia dan pemindahan teknologi kenderaan elektrik EV ke Malaysia. Dalam hantaran di laman Facebook beliau hari ini, Perdana Menteri berkata syarikat tersebut turut akan membina kilang pembuatan dan bekalan EV khususnya dalam sektor pengangkutan seperti bas elektrik, bas sekolah elektrik, bot elektrik, motosikal elektrik, bateri EV, kereta api elektrik, kereta mobil elektrik dan lain-lain dengan nilai keseluruhan 5 bilion ringgit. Tambah Datuk Seri Anwar sebagai anggota Komuniti ASEAN, kerjasama antara Malaysia dan Thailand terus kukuh dengan semangat kejiranan yang tinggi dengan kerjasama dalam pelbagai lapangan yang relevan.
Kanak-kanak 10 tahun maut selepas terperangkap 4 hari. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB akan bermesyuarat hari ini bagi membincangkan lawatan kontroversi oleh seorang menteri Israel ke pekarangan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Lawatan pada Selasa itu telah menimbulkan kemarahan rakyat Palestin dan dibimbangi akan mencetuskan perang. Mesyuarat Majlis Keselamatan itu akan diadakan di Ibu Pejabat PBB di New York selepas mendapat permintaan oleh Emiria Arab Bersatu dan China. Perbincangan itu dilihat satu keperluan kerana lawatan Menteri Keselamatan Israel yang baru, Itamar Ben-Gvir, ke Masjid Al-Aqsa dibimbangi boleh meningkatkan ketegangan. Di bawah status quo, orang bukan Islam hanya boleh melawat ke kawasan pekarangan Masjid Al-Aqsa pada waktu tertentu sahaja dan pelanggarannya akan menimbulkan kemarahan rakyat Palestin. Lawatan Ben-Gvir telah mencetuskan gelombang kecaman antarabangsa termasuk oleh sekutu negara haram itu, Amerika Syarikat. Malaysia turut mengutuk keras tindakan rejim Israel menceroboh Masjid Al-Aqsa dan kawasan sekitar masjid itu. Palestin dan beberapa negara Arab menyifatkan lawatan berkenaan sebagai provokasi yang tidak pernah berlaku sebelum ini dan pengisytiharan perang. Kanak-kanak 10 tahun Lai Hau Nam yang terjatuh dan terperangkap selama 4 hari di dalam cerucuk konkrit sempit di sebuah tapak pembinaan di Vietnam disahkan maut semalam. Timbalan Ketua Wilayah Dong Thap, Doan Tan Bu berkata, pasukan keselamatan telah mencuba sedaya upaya untuk menyelamat dan mengeluarkan kanak-kanak itu dari lubang sedalam 35 meter. Namun, tidak berjaya. Usaha menyelamatkan kanak-kanak itu dilaksanakan kira-kira 100 jam oleh pasukan penyelamat. Kata Bu, kanak-kanak itu mengalami pelbagai kecederaan dan tidak cukup oksigen untuk tempoh yang lama. Pengumuman kematian kanak-kanak itu dibuat selepas disahkan pasukan perubatan. Selepas pengumuman kematian Nam, pasukan penyelamat berusaha untuk membawa keluar mayat kanak-kanak itu secepat mungkin, namun tugas itu diakui sukar. Sabtu lalu Nam yang ke kawasan itu untuk mencari besi buruk bersama rakan-rakannya sebelum terjatuh dan menangis meminta tolong. Pasukan penyelamat menyifatkan kes itu rumit kerana mangsa tersepit dalam tiang besi yang terlalu sempit. Perdana Menteri Vietnam Nam Minh Chin kemudian menggesa pasukan penyelamat dan pihak berkuasa tempatan untuk menyegerakan semua peralatan dan pasukan yang diperlukan bagi kerja-kerja menyelamat. Di India, seorang penumpang kereta api berdepan detik cemas selepas terjatuh dan diseret kereta api yang sedang bergerak. Mangsa juga dirakam hampir terjatuh ke bahagian bawah kereta api tersebut, namun tindakan pantas saksi kejadian berjaya menyelamatkan mangsa. Berdasarkan rakaman kamera litar tertutup CCTV, mangsa dirakam sedang cuba untuk menaiki kereta api yang sedang bergerak. Bagaimanapun dia dilihat tersadung dan menyebabkannya terjatuh, kemudian diseret kereta api. Sebahagian kaki mangsa juga telah termasuk ke bahagian bawah gerabak, namun tindakan pantas seorang askar yang berada di tempat kejadian berjaya menarik keluar mangsa. Beberapa orang awam lagi kemudian turut membantu mangsa sebelum kereta api terbabit berhenti. Kejadian dilaporkan berlaku pada hari Tahun Baru lalu dan tular di media sosial. Warganet kemudian memuji tindakan segera askar yang menyelamatkan mangsa. Selepas 17 hari, usaha menjejaki 5 kru kapal perang HTMS Sukhothai yang karam masih belum berjaya. Misi pencarian dan penyelamatan giat dilakukan termasuk di 8 pulau kecil di luar pantai wilayah Chumpon, Thailand. Pulau kecil yang diperiksa ialah Kang Sua, Rang Ha, Prau, Yor, Kinok, Rang Bantat, Kram dan Pitak. Penyelam tentera laut di Raja Thailand turut memeriksa kawasan perairan, pantai dan kawasan terpencil namun belum menemui sebarang petunjuk. Kapal perang itu karam kira-kira 32 km di luar pantai daerah Bangsapan di Prachuap Kiri Khan pada 18 Disember lalu ketika cuaca ribut. Kapal tersebut membawa muatan anak kapal seramai 105 orang. Setakat ini, 76 anak kapal berjaya diselamatkan dan dibawa dengan selamat ke pantai, manakala 24 lagi disahkan meninggal dunia dan 5 lagi masih hilang. Semua mayat sudah dikenal pasti kecuali seorang yang sedang menjalani proses ujian DNA.
Menurut Tentera Laut Thailand, misi pencarian itu sudah selesai di 33 pulau kecil di perairan wilayah Chumpon dan Prachuap Kirikan dan pihaknya akan meneruskan pencarian anak kapal yang masih hilang. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Akmal Syahrom. Assalamualaikum. Selamat malam.